وخصوصا إلى بعض من حسب الله للعجل بالمسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah taala, nasihat yang ke-24. Kerjakan 4 perkara itu. Jadi malam ni insya-Allah Abi nak khatamkan kitab ni. Jadi pengajian malam ni dilanjutkan sikit untuk kita habiskan malam ni juga pengajian kita, sebab kamu berpelajar malam besok dan nak balik jadi habiskan malam ni insya-Allah. Adapun 4 perkara yang perlu engkau kerjakan itu ialah perkara pertama, ini 4 perkara yang mesti kita buat. Perkara yang pertama, bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhan. Sekira-kira jikalau hamba-Mu bergaul kepadamu seperti pergaulanmu dengan Tuhan. Maknanya kita ukur hubungan kita dengan Allah. Makna apabila manusia itu berhubung dengan kita, maka hubungan ini bersangkut terus dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam erti kata yang mudah kamu faham, apabila kita ukur hubungan kita dengan Allah, maka setiap orang yang berhubung dengan kita, maka dia menjadikan membangkitkan rasa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia berhubung dengan kita membangkitkan rasa yang selain daripada Allah. Maka engkau merasa puas hati dengan kelakuan hamba-Mu itu, dan engkau tidak merasa marah. Dan bila kita berhubung, berkawan, bergaul dengan manusia, seperti mana pergaulan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, maka tidak akan ada rasa di dalam hati kita, rasa tidak puas hati dengan makhluk dan rasa marah dengan makhluk. Sebab kita berhubung dengan sekalian makhluk ini seperti mana kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu Abi cakap, apabila seorang itu membina hubungan tersebut atas landasan Allah dan Rasul, maka dia akan selamat. Kerana apa? Sebab apabila kita berhubung dan bergaul dengan sekalian makhluk di atas iman dan Islam, maka dia akan melahirkan mahabbah, melahirkan kasih. Kita akan sayang orang, orang akan sayang kita. Jadi apa yang kau tidak suka bagi dirimu daripada perbuatan hamba-Mu yang majazi, maka janganlah engkau melakukan terhadap Tuhan-Mu, kerana Tuhan-Mu adalah Tuhan-Mu yang sebenar. Jadi apa yang kita tak suka buat pada orang, yang orang buat pada kita, jangan kita buat pada Allah Subhanahu wa taala. Mana jaga hubungan kita. Kita tak suka orang main-mainkan kita. Begitu juga Allah lebih tak suka orang mempermain-mainkan Allah. Kita tak suka orang bohong kita. Begitu juga Allah lagi tidak suka apabila hamba-Nya membohongi Allah. Orang tak suka kita pura-pura dengan dia. Allah lagi kan tak suka kepada orang yang berpura-pura dengannya. Sebab itu dalam surah Baqarah, sifat orang pura-pura ni awal lagi disebut oleh Allah. Baik itu Allah janjikan bagi orang yang suka pura-pura, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Pura-pura ni zahir batin. Zahir batin. Kalau seseorang ini dia boleh menghilangkan pura-pura pada batinnya,
nescaya dia dapat menghilangkan pura-pura pada zahirnya. Baik itu tindakan yang keluar daripada zahir adalah keluar daripada batin. Segala perkara yang hendak engkau buat bagi orang lain, hendaklah engkau mengukur bagi dirimu dahulu. Jadi apa yang kau suka orang lain lakukan terhadapmu, maka buatlah perkara yang seperti itu terhadap orang lain. Apa yang kita nak terima, yang tu yang kita kena beri. Kalau kita nak menerima kasih, maka memberi. Kita nak menerima kasih, berikan sayang. Tak mungkin orang yang memberi benci mendapat kasih. Sebab itu kita kalau orang buat baik yang kita cakap apa? Terima kasih. Tapi kita tak pernah bagi sayang kat orang. Macam mana kita nak terima kasih? Cuma bagi sayang kat orang, maka kita akan terima kasih. Kalau kita nak, kita menerima. Tatkala itu kita rajin memberi, dan jangan takut nak memberi. Bila kita memberi, kita akan menerima. Ini janji Allah macam tu. Tapi kita sendiri takut untuk memberi, macam mana kita nak menerima. Jadi apa yang kita nak orang lain buat dekat kita, kita kena buat dekat orang lain. Kalau kita nak orang buat baik dengan kita kena buat baik dengan orang. Jangan tunggu orang buat baik dengan kita tapi kita buat jahat dengan orang. Kerana iman seseorang hamba tidak akan sempurna sehingga ia mencintai bagi seluruh manusia apa yang ia mencintai bagi dirinya sendiri. Maka tanda iman yang sempurna adalah orang yang mencintai orang lain seperti mana dia cinta dirinya sendiri. Ini dalam hadis kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu jika kamu tidak mencintai saudara Islam kamu seperti mana kamu mencintai diri kamu sendiri. Perkara yang ketiga, apabila engkau belajar satu ilmu atau engkau mentalaahnya, maka sayugia bahawa ilmu yang kau pelajari itu akan memperbaiki hatimu. Setiap ilmu yang kita belajar, maka boleh baikkan hati kita jadi baik. Sebenarnya kita ni dalam proses untuk jadi orang baik. Nak jadi baik, kena bersihkan, kena hati kita kena baik. Bila hati baik, badan baik, tangan baik, kaki baik, semua baik, telinga baik dan semuanya baik. Tapi kalau hati tak baik, maka kita akan jadi orang tak baik, zahirnya juga tidak baik. Sebab itu hati kena baik. Jadi jalan yang ulama bagi kat kita macam-macam. Nak baikkan hati, nak bersihkan hati dengan jalan zikrullah, selawat, beribadat. Itu salah satu jalan. Tapi ada juga orang yang zikir tak baik. Ada orang selawat tak baik. Jadi kenapa? Kena mujahadah jadi baik. Sebab baik ni kena mujahadah. Kena berlatih-latih jadi orang baik. Dan membersihkan jiwamu. Sebab Allah cukup sayang pada orang yang berusaha untuk bersihkan diri dia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sayang pada orang yang selalu bertaubat, beristighfar. Abi nak pesan dengan kamu. Besok kamu balik kampung, kamu balik raya, selawat dan istighfar jangan tinggal. Setiap diri kamu, kalau kamu boleh istiqamahkan benda tu, kamu adalah terbaik, kamu adalah orang yang baik. Selawat jangan tinggal, istighfar jangan tinggal. Sebab kita takkan lepas dari buat salah dan silap. Seperti halnya jikalau engkau mengetahui bahawa umurmu hanya tinggal 1 minggu sahaja lagi, maka sudah pasti engkau tidak akan sibuk dengan ilmu fiqh, ilmu khilaf dalam mazhab dan akhlak, teori akhlak dan ilmu usul dan ilmu kalam dan seumpamanya. Kerana engkau tahu segala ilmu yang aku sebutkan tadi tidak memberi faedah kepadamu dalam keadaan ini, sudah tentu engkau hanya akan sibuk dengan muraqabah hatimu. Ketika kita tahu umur kita tinggal 1 minggu, kita dah tak sibuk dah nak belajar itu belajar ni. Tapi yang kita sibuk mengamalkan ilmu yang kita ada. Kita akan mula dekat dengan Allah. Sebab kita dah tahu 1 minggu lagi aku nak mati.
Kita dah mula dah sibuk mengamalkan ilmu yang kita ada. Tapi sebab kita tak tahu kita bila mati, jadi kita tak sibuk beramal dengan ilmu yang kita ada. Jadi kita tak sibuk beramal, kita tak sibuk muraqabah, kita tak sibuk nak dekatkan diri dengan Allah, mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwa dan berpaling dari urusan keduniaan. Lepas itu bila orang nak mati, dia dah kurang sibuk dengan perkara keduniaan, yang mengheret dia jauh dengan Allah. Sebab itu Abu selalu sebut, dunia ni tak salah. Dunia yang salah adalah dunia yang mengheret kamu jauh dengan Allah. Makin kamu ada dunia, makin kamu jauh dengan Allah, makin kamu jadi nakal, makin kita jadi jahat. Asalnya kita baik, tapi bila dunia dekat kita, kita mula jadi jahat, kita mula jadi orang yang tidak baik. Begitu juga kadang-kala ini perkara dunia, ada perkara akhirat. Dulu kita bodoh, bila kita alim, mula kita jadi jahat. Kita membodohkan orang lain, kita mula cari salah orang lain. Maka dengan jalan akhirat juga, kita boleh, dengan anugerah akhirat juga, kita boleh jatuh kepada perkara kebinasaan. Iblis ni, dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam sebab dia rasa dia banyak ibadat. Kita ingat ibadat ini boleh menjamin yang kita ni jadi orang baik. Rupanya ada peristiwa. Iblis ni sebab dia rasa dia dah lebih ribuan tahun ibadat kepada Allah. Nabi Adam baru dijadikan, tiba-tiba nak dilantik menjadi khalifah. Jadi keadaan orang yang dianugerahkan perkara akhirat juga boleh jatuh kepada kebinasaan. Jaga. Sebenarnya kita ni sentiasa jaga diri. Yang ni aku silap, selalu tengok diri kita. Yang ni aku dah buat salah ni, kalau aku buat macam ni salah, kalau aku rasa macam ni salah. Kena selalu buat macam tu. Dan engkau sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta akan Allah, beribadat kepadanya Allah, dan memakaikan diri dengan sifat-sifat yang baik. Bila kita tahu kita nak balik, kita dah nak mati, pada ketika itu kita mula sibuk dengan akhirat. Sebab apa sekarang kita tak sibuk? Sebab kita tak rasa kita tak? Sebab itu kita dengar hadiskan bulan Ramadan ini, syaitan, iblis, dia disempitkan jalannya untuk memperdayakan anak Adam. Tapi kena ingat, sebab itu orang jadi baik dalam bulan Ramadan, tetapi orang tewas pada Aidilfitri. Sehari je, 3 bulan ni baik, sehari je cukup. Sebab dalam bulan Ramadan ini Allah tolong kita. Bila siapa yang sempitkan jalan tu? Allah. Ketika masuk je 1 Syawal, jalan tu tak disempitkan lagi oleh Allah. Jadi sebab itu sebulan ini kita dapat kebaikan. Sebab Allah kurniakan kepada kita kesempitan jalan pada musuh Allah, iaitu syaitan dan iblis. Jadi 1 Syawal tak ada dah. Sebab itu orang boleh rosak pada 1 Syawal. Baik. Wahai anakku yang tercinta, dengarlah nasihatku ini baik-baik dan fikirkanlah isinya. Semoga engkau kelak mendapat keselamatan. Bila kita ikut betul, kita selamat. Tapi pilihlah, nak jalan selamat, nak jalan tak selamat. Kalau rasa nak selamat, pilih jalan yang selamat. Kalau kita rasa saya tak perlu selamat sebab saya kuat untuk masuk neraka, contoh, ya tak? Saya kuat masuk neraka, jadi tak payahlah pilih jalan selamat, pilihlah jalan tak selamat. Dan cubalah engkau fikirkan, seandainya engkau telah diberitahu bahawa Sultan 1 minggu lagi akan memilih engkau sebagai menteri besar, maka apakah kiranya yang engkau akan buat selama 1 minggu itu? Ketahuilah, sesungguhnya engkau dalam masa 1 minggu ini sudah pasti tidak akan mengerjakan suatu perkara yang engkau sangkakan.
Sultan akan melihat dan memperhatikan sama ada pakaian, tubuh badan, rumah, hamparan dan seumpamanya. Bila kita diberitahu nak dilantik menjadi orang besar, dalam 1 minggu kita akan jaga. Kita akan jaga perkara yang menjadikan kita tidak ditolak, tetap diangkat. Jadi kenapa kita tak jaga tempat kita sebagai hamba Allah? Sifat hamba Allah ini sebenarnya lebih besar daripada orang besar. Tapi kenapa kita tak jaga sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ibadur rahman, ya, sifat orang mukmin, sifat hamba Allah. Kenapa kita tak jaga? Sebab kurnianya besar. Apa dia? Jannah tapi kita tak fikir sampai sana. Sebab apa? Sebab fikiran kita dah diselimuti oleh perkara kekotoran. Ya. Akal kita telah ditutup dengan perkara yang kotor. Jadi tak nampak benda bersih. Syurga ni memang orang tak nampak. Orang tak nampak. Dan jarang orang nampak. Yalah. Cuba kita tanya diri kita. Hari ini berapa kali kita fikir tentang syurga Allah? Nah, kita tanya diri kita sendiri, berapa kali yang kita fikir tentang syurga Allah? Orang yang macam ni lah, ya. Mirul nak beli kereta baru, ya. Sebelum dapat kereta tu, akal Mirul fikir tak apa benda kat kereta tu? Hari-hari fikir kan pasal kereta, betul tak? Terfikir sebelum dapat kereta, betul? Jadi orang yang nak syurga, kenapa tak terfikir macam tu? Bermaknanya kita cuma cakap nak syurga, tapi kita tak nak syurga. Macam tu lah, dapat-dapatlah, tak dapat sudahlah, betul tak? Jadi sebab itu yang Nabi cakap, kita ni angan-angan. Ini yang disebut oleh Rasulullah tamanni, orang angan-angan. Cakap nak syurga tapi tak nak syurga, tak berusaha ke arah untuk dapatkan syurga Allah. Sebab kita cakap nak tapi tak teringin. Macam itulah. Macam nak pindah rumah baru contoh kan. Tanya je, Carol, dah siap belum pipe? Ni api dah masuk belum? Betul tak? Betul lah, macam tu lah. Tapi kalau kita nak pindah ke jannah Allah, kita tanya tak benda tu? Kita ada buat kesungguhan tak? Kita fokus tak? Macam tu yang habis saya cakap. Aku ni boleh tak masuk syurga tak? Dalam 1 hari tu fikir tak? Masuk tak aku syurga? Besok kalau aku masuk syurga, macam mana lah syurga aku besok macam mana Kalau aku tak masuk, macam mana Macam bang, masuk kan? Jadi akal kita ni telah ditutup dengan perkara-perkara selain Allah. Lepas tu kita nak kata kita hebat macam mana? Memang tak hebat dah. Memang tak hebat. Cuma kita rasa kita orang hebat. Maka sekarang cuba kau fikirkan baik-baik apa yang telah aku katakan tadi. Kerana engkau adalah seorang yang cepat faham. Nampak Musannif dia macam sindir kita. Fikirlah baik-baik sebab engkau ni orang cepat faham. Nampak tak? Kita dah mengaji 10 tahun tapi tak faham-faham. Tapi Musannif sindir kita. Engkau ni orang cepat faham kan? Dia tak sebutkan ujung. Ya Mirul. Macam itulah sampai Musannif sindir kita. Orang yang mengaji ni disindir. Nampak tak? Ini kalam ulama ni, kalau tengok betul-betul tajam. Dan perkataan yang sedikit sudah mencukupi bagi orang bijak, dia kata. Aku cakap sikit cukuplah sebab engkau orang bijak, engkau orang pandai. Bila Allah cakap macam ni, engkau kalih macam ni, engkau orang pandai kan? Kenapa macam ni? Kita jawab macam ni, orang pandai kan? Sebab itu di akhirat Allah sebut dalam Quran dalam surah Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok kat sana Allah tutup mulut sebab kita pandai cakap, pandai bagi sebab. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pula amalanmu, tetapi ia memandang kepada hati dan niatmu. Baik. Kena faham hadis ni betul-betul. Ya. Lalu kalau kita tengok, kita tak faham. Lalu kita kata Allah tak pandang pun rupa amalan. Yang Allah pandang niat je. Jadi tak payah beramal. Salah. Kedua-dua perkara itu dipandang oleh Allah setelah niatnya betul. Setiap amalan kita akan diterima oleh Allah setelah niat kita betul. Allah tak pandang kamu buat apa. Kamu buat baik, tapi niat kamu kerana apa? Kerana Allah ke kerana manusia? Kamu buat ibadat, niat kamu kerana apa? Kerana Allah, kerana manusia. Banyak benda lah yang perlu kita banyak fikir supaya kita ni selamat. Kenapa kena fikir pula? Sebab ini sifat orang beriman. Dan jadikan fikiran kita, akal kita dipimpin oleh Allah. Sebab jika kita tak mohon pimpinan daripada Allah, maka akal dan fikiran kita akan dipimpin oleh nafsu dan syaitan. Jaga. Kita rasa kita buat baik, rupanya kita buat jahat. Dan jika engkau mahu mempedulikan hal-hal yang berkenaan dengan hati, maka hendaklah engkau merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya daripada kitab-kitab karanganku, yakni kitab karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ilmu ini, ilmu kebersihan hati ini adalah termasuk ilmu yang fardu ain. Jangan kata bersihkan hati bukan tak wajib. Wajib. Sebab meninggalkan sombong wajib, meninggalkan riak wajib, meninggalkan tamak wajib. Jadi kalau hati diselubungi dengan sifat mazmumah, maka perkara yang berhubung dengan perkara yang wajib dia jadi wajib. Ilmu yang berhubung kepada perkara yang wajib dia jadi wajib. Baik. Dan yang lain daripadanya adalah fardu kifayah, kecuali sekadar engkau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakan kefarduan yang diwajibkan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu sehingga engkau menghasilkan ilmu ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita nak jadi orang baik, Allah berikan hidayah dan taufik. Kita tak mampu kalau tak ada hidayah dan taufik. Kalau tak ada petunjuk Allah, tetap tak ada petunjuk. Nabi kata, kalau Allah tak bagi, tetap tak dapat. Tetap tak dapat. Hatta semayang macam tu, semayang macam tu. Allah tak bagi, tak dapat. Lepas tu orang mukmin ni ada sifat takut. Takut jika mana Allah tidak mengkurniakan kepadanya kebaikan. Senang aja dengan Allah ni, senang. Kau buat baik, redha, sangka baik dengan Allah, yakin, percaya dengan Allah, selesai. Perkara keempat, bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun untuk diri kita. Untuk
untuk diri kita ni jangan melebihi, kata ulama tasawuf, impun sehingga melebihi makan setahun. Mana orang kata saya nak impun kadar makan setahun, boleh tak? Boleh, dibenarkan. Nak impun, nak ada harta sehingga 10 tahun, boleh. Tapi orang yang ada harta tersebut, apa rasa dia? Rasa bongkak, rasa ujub, rasa itu, rasa ini, kan? Sekarang ni zaman orang kaya-kaya tau. Sekarang ni Abi dengar orang buat umrah. Orang buat umrah 10 akhir Ramadan, satu kepala 70,000. Terkejut Abi. Satu kepala 70,000. Sebab Abi buat umrah dulu, satu kepala 1,500. Masa zaman Nabi dulu paling mahal 2,500. Sekarang 70,000 10 akhir Ramadan. Jadi bukan masalah 70,000 tu, rupanya sekarang orang dah kaya-kaya. Cumanya orang banyak merungut. Walaupun orang banyak duit, ada duit, tapi rupanya Allah angkat dalam hati rasa tak cukup. Allah bagi harta, rupanya Allah angkat rasa cukup, Allah angkat. Sebab itu Abi, kita kat madrasah bertahun-tahun, puluh tahun, biasa hampir dah kat 40 tahun almarhum tinggalkan kita tu, bacaan selepas salat Jumaat, Allahumma ghnina wal muslimin bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwa. Allahumma ghnina wal muslimin bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwa. Allahumma ghnina wal muslimin bihalalika an haramik wa bifadlika. Boleh jangan tinggal. Kita baca seminggu sekali. Nak baca hari-hari tak ada masalah. Sebab dia jumlah doa zikir yang duduk pada jumlah doa. Dia hari-hari kita doa supaya Allah cukupkan kita. Jangan bagi rasa tak cukup. Ada tak cukup. Bila ada rasa tak cukup, lahir sifat tamak, lahir sifat hubud dunia, lahir macam-macam sifat-sifat yang tak baik ni akan lahir. Betul, zaman ini zaman Allah berikan kemudahan, harta itu ini, tapi Allah angkat kecukupan pada harta, pada hidup dan sebagainya. Sebab dia macam-macam lah. Bila Allah angkat kecukupan itu, sebab kita dah banyak merungut, tak redha, ada tapi rasa tak cukup, rasa tak, merungut itu, merungut ini dan sebagainya. Sebab itu Abi pernah cakap dengan kami, jika seseorang itu berpagi-pagi, dia keluh kesah dengan keduniaan, nescaya Allah balapkan pada hari itu kegelisahan pada hati. Jagalah. Seperti apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sebahagian dari isterinya, dan beliau bersabda, Allahumma ja'al quta ali Muhammad kafafa. Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad ini hanya secukupnya saja. Allah cukupkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak
sallallahu tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi ke semua isterinya, tetapi hanya bagi mereka yang lemah iman saja. Allah. Memang disuruh siap setahun, tapi Nabi tak pernah siapkan untuk keluarganya makanan setahun. Maka musannif kata orang lemah iman je. Ya. Yang siapkan makanan setahun. Sebab Nabi tak siapkan setahun, tapi Nabi suruh untuk siapkan makanan setahun. Ini hebat Nabi ya. Hebat Nabi. Ya. Hebat Nabi. Macam hadis tentang Nabi kata apa? 3 perkara yang fardu atas aku, sunat atas kamu. Nabi kata, aku tahu dah engkau tak mampu buat. Ya. Pada Nabi wajib, pada kita sunat. Tapi Nabi tahu dah, kalau Nabi wajibkan atas kita, kita masuk neraka sebab tu. Apa dia? 1, siwak, sugi. 2, semayang malam. 3, semayang witir. Nabi kata, benda ni fardu atas aku, sunat atas kau. Kalau jadi fardu atas kita macam hari-hari masuk neraka Mirul. Ya tak? Dia kata hebat Nabi. Nabi tahu dah umat dia macam mana. Sebab tu Nabi ni sayang betul dia kat kita. Sehingga kan apa yang Nabi buat, Nabi tak beratkan umat dia. Sebab Nabi tahu umat Nabi ni, umat Nabi Muhammad ni lemah. Ya. Tapi dengan dunia tak lemah. Ya tak? Ya tak? Lemah dengan dunia. Mana tak lemah? Tak lemah dengan dunia, tak lemah. Orang sanggup nak makan sampai boleh pergi 50 kilo cari makanan. Pergi beli makanan 50 kilo balik. Orang sanggup beratur nak dapat makanan sampai 3-4 jam. Oh dunia. Tapi cuba semayang tarawih sampai 4 jam, orang merungut. Kan? 8 ni pun kalau imam baca panjang, orang kita beratur nak makan queue, masuk bazar Ramadan kan, 3 jam okey, 1 jam okey. Padahal benda yang sama, hari-hari kita pergi, orang jual yang sama, kuih yang sama, lauk yang sama, orang jual yang tapi kita tetap tak bosan. Baik. Tu kadang-kadang habis duduk seorang-seorang, habis senyum. Hidup ni kelakar lah dia. Kadang kan, kadang-kadang habis duduk seorang-seorang, habis senyum. Kadang sampai Umi tegur. Kata abang senyum kenapa bang? Tak ada, kadang terfikir hidup ni kelakar. Hidup ni kelakar. Kelakar tahu tak? Tahu kelakar? Adapun isteri yang kuat iman, maka Nabi SAW hanya mempersiapkan bagi makanan untuk sehari setengah sahaja. Baik. Nasihat yang ke-25. Ini nasihat yang terakhir. Ada 3 muka surat. InsyaAllah malam ni habislah pengajian kita. Penutup dan doa. Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku telah tuliskan dalam waraqah ini apa yang engkau kehendaki. Apa yang kita dah belajar daripada nasihat pertama sampai 24, ini yang perlu kita bawa. Jangan jadikan ilmu masuk kanan keluar kiri. Kalau tak dapat 24, sekurang-kurangnya sebahagian daripada nasihatnya kita amalkan. Maka sayugianya engkau mengamalkan dengan isinya. Amalkan. Sebab itu di madrasah ni Abi tak khatam kitab banyak. Sebab kitab yang kita khatam pun banyak yang kita tak buat lagi. Tahun lepas 2 kitab, pun nakal lagi, pun jahat lagi, pun buruk sangka lagi. Jadi
Khatam kitab lagi. Jadi buat apa? Jadi asyik nak khatam kitab saja, kita tak khatam isi kitab. Besok ilmu ni tanya kita, ilmu akan tanya kita, ilmu akan laknat kita di akhirat. Nah, kita bangga dengan kitab yang kita dah khatam, tapi isi kitab itu kita tak khatamkan. Sebab itu Habib tak berminat nak mengajar banyak kitab, banyak kali khatam. Sebab kita tak berusaha untuk mengkhatamkan isi kitab tu. Dan jangan engkau lupa dari mengingati aku dalam doamu yang baik. Jangan lupa doakan musannif. Adapun doa yang kau sabitkan itu, maka carilah lafaznya dalam kitab yang sahih. Dan bacalah pula doa yang aku tulis ini pada sekalian waktumu, khususnya selepas salat. Doa itu ialah, apa doa dia? Allahumma inni as'aluka minan na'mati tamamaha, wa minal ismati dawamaha, wa minal rahmati shumulaha, wa minal afiyati husulaha, wa minal aishi arghada, wa minal umri as'ada, wa minal ihsani atamma, wa minal in'ami a'amma, wa minal fadli a'zaba, wa minal ludfi aqraba. Allahumma kullana wa la takun alaina. Ya Allah, aku memohon akan Engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna, dan daripada pemeliharaan itu yang paling kekal. Kita minta dengan Allah, Allah pelihara kita sehingga yaumul akhirah. Dan daripada rahmat itu yang paling menyeluruh, Allah kurniakan kita rahmat pada keseluruhan kehidupan kita. Dan daripada afiah itu yang paling berhasil, dan daripada kehidupan itu yang paling senang, dan daripada umur itu yang paling bahagia, dan daripada ihsanmu itu yang paling sempurna, dan daripada nikmatmu itu yang paling menyeluruh. Allahu, dan daripada kelebihanmu itu yang paling sedap, dan paling lemah lembut itu yang paling dekat. Ya Allah, jadikan Engkau Ya Allah, jadikan Engkau sentiasa pembela kami, bukan penghukum ke atas kami. Minta doa. Kalau boleh, duduk sesaja hafal doa. Ya Allah, habiskanlah ajal kami dengan kebahagiaan, dan berikanlah kepada kami yang lebih baik dari apa yang kami harapkan, dan iringkanlah pagi dan petang kami dan keafiat dengan keafiatan, dan jadikanlah kesudahan kami dan kemuncak cita-cita kami untuk mendapat rahmat-Mu, dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafan-Mu ke atas dosa-dosa kami, dan sentiasalah Engkau memberi nikmat kepada kami dengan memperbaikkan segala keaiban kami. Dan jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami, dan jadikan pula kesungguhan kami dalam memperjuangkan agama-Mu, dan jadikanlah tawakal dan pegangan kami hanya dengan Engkau ya Allah. Dan doa yang terakhir, ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas jalan istiqamah, dan lindungilah kami di dunia ini daripada mengerjakan perkara yang mengakibatkan penyesalan kami di hari kiamat nanti. Dan ringankanlah bebanan dosa kami ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami kehidupan hamba-hamba-Mu yang baik, dan jauhkan daripada kami segala kejahatan orang-orang yang jahat, dan lepaskanlah leher kami dan leher ibu bapa kami dan seluruh saudara-saudara kami yang laki-laki dan perempuan daripada belenggu api neraka. Semuanya itu dengan barakah rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha mulia dan maha mengampuni dan maha pemurah, lagi menutupi keaiban kami. Wahai Tuhan kami yang maha mengetahui dan maha perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang lebih pengasih lagi segala yang pengasih, wahai Tuhan yang dahulunya daripada segala yang terdahulu,
Wahai Tuhan yang kemudian daripada segala yang kemudian. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Wahai Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang yang miskin. Wahai Tuhan yang terlebih kasih sayang daripada segala orang yang kasih sayang. Tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kitab kita, kitab Ayyuhal Walad pada malam ini. Jadi apa yang Nabi nak pesan dengan kamu, iaitu beramallah seusaha mungkin menjadi orang yang lebih baik. Supaya, kenapa perlu jadi orang baik? Tatkala kita berusaha menjadi orang baik, maka Allah akan kurniakan kita perkara-perkara yang baik. Apabila kita menjadi orang yang jahat, lalu Allah akan kurniakan kepada kita perkara yang jahat. Orang baik, Allah bagi rezeki. Orang jahat, Allah bagi rezeki. Tapi rezeki pada orang baik ini barakah, rezeki pada orang jahat ini tidak barakah, kerana ia satu bala. Dia makin jauh dengan Allah, dia makin resah dengan apa yang ada pada dia, bukan menjadi asbab dia mendapat ketenangan demi ketenangan. Jadi mudah-mudahan apa yang Allah kurniakan kepada kita menjadi asbab kita mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Abi rasa cukup setakat ini, dan kita bersyukur dengan Allah kerana Allah kurniakan kita mudah untuk kita menghabiskan kitab Ayyuhal Walad. Mudah-mudahan dia menjadi pegangan kita, panduan kita sebagai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, terima kasih atas segala anugerahmu, kerana Engkau telah permudahkan kami, Ya Allah, untuk mengkhatamkan akan kitab Ayyuhal Walad ini, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jadikan kami mudah untuk kami beramal dengan apa yang telah kami belajar, Ya Allah. Ya Allah, jadikan ilmu yang telah Kau kurniakan atas kami menjadi asbab kami dekat dengan Kau, Ya Allah. Kami sayang Kau, Ya Allah. Kami semakin kasih kepada Engkau, Ya Allah. Kami semakin berterima kasih atas setiap semua anugerah Engkau atas kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah asbab setiap nikmat anugerahmu atas kami menjadikan Kau benci kami, Ya Arhamar Rahim. Kami buat perkara yang Kau benci, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Baikkan hati kami, Ya Allah. Perkataan kami, Ya Allah. Perbuatan kami, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, 10 akhir Ramadan ini kami melakukan ibadat dan taat bukan kerana kami mencari Lailatul Qadar, Ya Allah, tetapi kami mohon redha-Mu dan rahmat-Mu, Ya Allah. Tetapi jika takdir-Mu atas kami, Kau kurniakan atas kami Lailatul Qadar, kami bersyukur, Ya Allah, kerana kami malu untuk mohon Lailatul Qadar, Ya Allah. Kami malu untuk memohon anugerah itu atas kami, Ya Allah, kerana sifat dan perangai kami yang hodoh, yang buruk, yang jahat ini, Ya Allah. Mana mungkin orang jahat dapat perkara yang baik, yang bagus pada sisi Engkau, Ya Allah. Ya Allah, tapi kami sebagai hamba-Mu yang tidak puas dengan rahmat-Mu, Ya Allah, kami mohon anugerah-Mu itu juga, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, selamatkanlah seluruh pelajar kami dan keluarga mereka, dan juga kami sekeluarga, dan sekalian jamaah kami dan keluarga mereka dalam musafir mereka, Ya Allah, untuk balik ke kampung masing-masing merayakan Aidilfitri pada tahun ini, Ya Allah. Ya Allah, jagalah syariat mereka, Ya Allah. Selamatkan perjalanan mereka, Ya Allah. Selamatkanlah tubuh badan mereka, Ya Allah. Selamatkan harta mereka, Ya Allah. Peliharalah mereka dari ketentuan yang tidak baik, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan mereka, Ya Allah. Barakahkan urusan mereka semua, Ya Arhamar Rahimin. Dan juga kami, Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, barakahkan ketiga-tiga madrasah kami, Ya Allah. Ya Allah, kasihani kami, Ya Allah. Kasihani kami, Ya Allah. Kasihani kami, Ya Allah. Jika kami salah, maka betulkan kami, Ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.